Peluang-peluang kerjasama di rantau Asia Pasifik serta tindak balas ekonomi dan kesihatan dalam memacu pemulihan pandemik COVID-19 merupakan antara tumpuan utama yang akan dibincangkan oleh para ketua ekonomi kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC semasa mesyuarat di APEC Informal Leaders Retreat yang bakal berlangsung secara maya melalui persidangan video pada hari Jumaat ini 16 Julai 2021. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijangka menyertai mesyuarat APEC tersebut yang bakal dipengerusikan oleh The Right Honourable Jacinda Ardern, Perdana Menteri New Zealand selaku pengerusi APEC bagi tahun 2021. Mesyuarat APEC ini juga antara lainnya akan mendengarkan pembentangan daripada pengarah urusan dana monetari antarabangsa IMF dan pengarah eksekutif program kecemasan kesihatan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang meliputi tindak balas dari segi ekonomi dan kesihatan terhadap pandemik COVID-19 di rantau Asia Pasifik. APEC terdiri daripada 21 ekonomi di rantau Asia Pasifik iaitu Australia, Negara Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Republik Rakyat China, Hong Kong, China, Republik Indonesia, Jepun, Republik Korea, Malaysia, Meksiko, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Republik Filipina, Persekutuan Rusia, Republik Singapura, Chinese Taipei, Thailand, Amerika Syarikat dan Vietnam. Selain itu, mesyuarat Ketua-Ketua Ekonomi APEC AELM ke-28 yang menentukan agenda dasar APEC pula dijangka berlangsung pada bulan November 2021. Latihan akhir istiadat perbarisan kehormatan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75 berlangsung pagi tadi. Latihan diadakan di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Menyaksikan latihan yang berhormat Bihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Istiadat perbarisan kehormatan melibatkan anggota-anggota Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB, pasukan polis Diraja Brunei PPDB, jabatan-jabatan kerajaan dan persatuan-persatuan beruniform, pasukan pancaragam ABDB dan PPDB serta pesawat-pesawat tentera udara Diraja Brunei. Juga hadir yang berhormat Bihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua dan Yang Amat Mulia Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana, Pengiran Haji Alauddin bin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Haji Abu Bakar. Belia merupakan aset sangat berharga dalam pembangunan dan kemajuan negara. Sebagai tunggak kekuatan negara, belia perlu menyahut seruan kerajaan untuk tidak memilih pekerjaan dan merebut peluang menceburkan diri dalam bidang perekonomian. Beberapa orang belia mengakui akan pentingnya usaha dan keupayaan berdikari untuk meningkatkan ekonomi masing-masing. Experience dalam pekerjaan is very important. So like government banyak membagi initiative and platform job for the youth or the general public to mengambil pekerjaan jua such as iReady. Sebagai seorang belia, hendaklah kita berusaha meningkatkan lagi kepakaran masing-masing dalam bidang masing-masing untuk kita sama-sama membangunkan dan merealisasikan apa jua yang dihasratkanlah dalam wawasan 2035. Cabaran-cabaran di luar sana makin luas dan jawatan-jawatan yang dengan pelajaran yang dapat itu mungkin India dapat penuhi. Apa-apa kerja di Brunei ini sebenarnya kami mesti jangan terberkira, okay? Itu satu. Dua, kami pandang dengan niat tani untuk bekerja untuk apa sebenarnya.
5 kes import baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini meningkat kepada 282 kes. Berita mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 menyusul selepas ini. Teruskan bersama Berita Perdana. Lima kes import baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara Brunei Darussalam meningkat kepada 282 kes. Kes 278 seorang lelaki warga negara India berumur 32 tahun. Beliau tiba di negara ini dari Mumbai pada 10 Julai 2021 dan tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Penyiasatan dan pengesanan kontak telah mendapati satu kontak terdekat bagi kes tersebut. Kes 279 seorang perempuan warga negara Filipina berumur 33 tahun. Beliau tiba di negara ini dari Manila pada 30 Jun 2021 dan tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Penyiasatan dan pengesanan kontak telah mendapati tidak ada kontak terdekat bagi kes tersebut. Kes 280 seorang lelaki warga negara India berumur 50 tahun. Beliau tiba di negara ini dari Mumbai pada 10 Julai 2021 dan tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Penyiasatan dan pengesanan kontak telah mendapati satu kontak terdekat bagi kes tersebut. Kes 281 seorang lelaki warga negara Filipina berumur 50 tahun. Beliau tiba di negara ini dari Manila pada 30 Jun 2021 dan tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Penyiasatan dan pengesanan kontak telah mendapati tidak ada kontak terdekat bagi kes tersebut. Kes 282 seorang lelaki warga negara Filipina berumur 42 tahun. Beliau tiba di negara ini dari Manila pada 30 Jun 2021 dan tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Penyiasatan dan pengesanan kontak telah mendapati tidak ada kontak terdekat bagi kes tersebut. Sementara itu, 23 kes aktif dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan dalam keadaan baik. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020. Manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 141 kes. 799 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatri, manakala 21,661 orang menamatkan pengasingan diri mandatri sejak Mac 2020. 327 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 146,021 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sementara itu, Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga memaklumkan mengenai status vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di negara ini pada 12 Julai 2021, seramai 3,858 orang. Jumlah penduduk yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin seramai 99,113 orang, iaitu 21.9%, manakala jumlah penduduk yang telah menerima dua dos vaksin seramai 18,148 orang, iaitu 400, dan warga emas yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin seramai 16,491 orang. Inklusiviti termasuk keperluan untuk melengkapkan belia-belia dengan kemahiran digital penting bagi meningkatkan peluang-peluang pekerjaan mereka. Berucap pada Asia TechX Summit ATX Summit secara dalam talian, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi juga menekankan perlunya mengambil kira keperluan masyarakat bagi memastikan tiada ketinggalan dalam transformasi digital.
Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datu Paduka Haji Muhammad Yusof juga menjelaskan transformasi digital bagi ASEAN yang berpandukan kepada Plan Induk Digital ASEAN 2025 untuk mengukuhkan kesiapsiagaan serantau untuk transformasi digital pendekatan dasar dan kawal selia perlu mengambil kira faktor-faktor teknologi, neutraliti, ekonomi, sosial dan keselamatan. Cabaran-cabaran berkaitan teknologi seperti jurang digital, affordability, enabling, infrastructures dan perundangan jelas Yang Berhormat perlu diambil perhatian bagi memastikan adanya persekitaran yang boleh dimanfaatkan dan menguntungkan bagi pihak kerajaan, industri dan masyarakat di rantau ASEAN. Dengan tema Redefining Tech for a Better Future, ATX Summit dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Heng Swee Keat, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Penyelaras bagi Dasar Ekonomi Republik Singapura. Tuan Yang Terutama antara lain mengongsikan impak pandemik COVID-19 ke atas ekonomi global dan bagaimana ianya telah mempercepatkan transformasi digital dalam semua sektor. Semasa persidangan, Yang Berhormat juga menyertai sesi perbincangan interaktif bersama Puan Yang Terutama Josephine Teo, Menteri Komunikasi dan Penerangan Republik Singapura yang bertemakan Digital Transformation in ASEAN, Opportunities in the New Normal telah dimudahcara oleh Martin Sung dari CNBC. Semasa mesyuarat dua hala dengan Puan Yang Terutama Josephine Teo, kedua-dua belah pihak membincangkan inisiatif bagi mengukuhkan lagi hubungan khususnya dalam bidang ekonomi digital, keselamatan siber, digital government dan emerging technologies. Status perlaksanaan bagi projek-projek di bawah rangka kerja ASEAN Japan Transport Partnership AJTP untuk pertimbangan Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN dan Jepun dibincangkan semasa persidangan Pegawai-Pegawai Pengangkutan Kanan ASEAN dan Jepun kali ke-19. Persidangan diadakan hari ini melalui persidangan video. Persidangan dihadiri oleh Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Persidangan dipengerusikan bersama oleh Tuan Cheng Pik, Director General, General Department of Logistics, Ministry of Public Works and Transport Cambodia, selaku pengerusi mesyuarat Pegawai-Pegawai Pengangkutan Kanan ASEAN STOM bagi tahun 2021 dan Tuan Yamagami Noriyoshi, Director General for International Affairs, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, MLIT, Jepun. Semasa persidangan, Tuan Nakamura Fumihiko, Project Professor di University of Tokyo, telah menyampaikan ucapan bertajuk New Transport Mobility in Terms of the Society of the Post-COVID-19 yang menekankan keperluan bagi mempromosikan mobiliti bandar berdaya tahanan dan mampan. Di samping itu, Tuan Nakamura Fumihiko juga mempromosikan pengurangan dalam keterbergantungan kepada kereta persendirian dengan mengambil kira pengalaman serta perubahan cara hidup berikutan penularan pandemik COVID-19. Persidangan Pegawai-Pegawai Pengangkutan Kanan ASEAN dan Jepun kali ke-19 diadakan sebagai persiapan bagi mesyuarat Pegawai-Pegawai Pengangkutan Kanan ASEAN dan Jepun kali ke-20 dan mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN dan Jepun kali ke-19 yang akan diadakan pada bulan November nanti. Persidangan turut dihadiri oleh Awang Haji Muhammad Salehin bin Haji Aspar, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan. Beberapa barangan tegahan kastam berjaya dirampas semasa dua operasi gabungan agensi-agensi penguatkuasaan Undang-Undang GAP di negara Brunei Darussalam yang diketuai oleh Jabatan Kastam dan Eksais Diraja kemarin. Operasi pertama menyasarkan beberapa buah rumah di kawasan Kampung Menunggul, sementara operasi GAP kedua menyasarkan beberapa buah rumah di kawasan Kampung Bolkiah.
Operasi yang dijalankan di Kampung Menunggul, pihak penguatkuasa telah menemui 2,500 karton dan 23 paket dan 84 batang rokok pelbagai jenis ditemui bersama 407 tin dan 74 botol minuman keras pelbagai jenis. Beberapa kotak mengandungi bunga api, wang tunai lebih RM72,200, lebih $300 Singapura dan lebih RM2,300 Malaysia yang dipercayai hasil penjualan barang-barang tegahan kastam. Juga dirampas 4 buah perahu yang dipercayai digunakan untuk kegiatan penyeludupan. Operasi kedua yang dijalankan di Kampung Bolkiah B, pihak penguatkuasa juga menemui 4 paket dan 22 batang rokok pelbagai jenis bersama 13 tin dan 1 botol minuman keras pelbagai jenis. Hasil operasi itu, seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 43 tahun dan 7 lelaki tempatan berumur 15 hingga 33 tahun serta 2 orang perempuan tempatan berumur 41 dan 42 tahun ditahan untuk siasatan lanjut. Suspek warga negara Malaysia terbabit akan disiasat di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen atas kesalahan masuk dan tinggal di negara ini tanpa memiliki pasport yang sah dan isterinya rakyat tempatan disiasat di bawah Seksyen 55-1-D Akta Imigresen Penggal 17 kerana memberikan perlindungan kepada pesalah imigresen. Beberapa warga asing ditahan atas beberapa kesalahan dalam operasi sepadu yang dijalankan oleh agensi penguatkuasa undang-undang semalam. Operasi tertumpu di 2 buah lokasi berasingan di daerah Plaid. Operasi dijalankan bersama oleh pasukan polis Diraja Brunei, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dan Biro Kawalan Narkotik. Pelbagai kesalahan melibatkan barangan tegahan serta penahanan ke atas beberapa individu bagi siasatan lanjut. Hasil operasi, 6 warga negara asing ditahan kerana dipercayai memiliki barangan tegahan iaitu rokok. Sementara itu, 29 warga negara asing pula didapati memiliki kad pengenalan yang telah mansuh dan 6 lagi dikeluarkan pas khas. Ibadat korban merupakan antara amalan yang amat disukai oleh Rasulullah SAW. Memandangkan ibadat korban mempunyai banyak hikmah dan kelebihan sebagai umat Islam yang mampu, seharusnya lah mengambil iktibar terhadap galakan Rasulullah SAW kepada sahabat baginda dalam melaksanakan ibadat berkenaan. Sehubungan itu, Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian Imarah dan Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Brunei dan Muara dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Jami Asri Hassanal Bolkiah, Kampung Kiarong, mengadakan bengkel penyembelihan secara Islam. Majlis penyampaian sijil bagi bengkel tersebut berlangsung pagi tadi. Penyampaian sijil kepada 95 peserta disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. Terdahulu, para peserta didedahkan mengenai pengenalan dan penerangan penyembelihan binatang secara Islam dan praktikal penyembelihannya. Bengkel antara lain bertujuan untuk memberi peluang kepada masyarakat untuk mendalami ilmu pengetahuan mengenai ibadah korban sekaligus melibatkan institusi masjid sebagai tempat gedung pendidikan agama. Program Jeraiwara bersempena pengambilan baharu peringkat menengah tahun 7 Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah ITQ SHHP sesi pengajian tahun 2022 diadakan hari ini di Sekolah Persediaan Arab Tempurung. Antara objektifnya untuk mengenalkan Institut Tahfiz berkenaan dan sebagai salah satu inisiatif pemberikaan dan permakluman kepada orang ramai mengenai pengambilan pelajar-pelajar baharu ke Institut Tahfiz tersebut.
Program antaranya diisikan dengan tazkirah keistimewaan dan kelebihan hufaz Al-Quran yang disampaikan oleh Dayang Najwa Iman Zahidah binti Haji Aspar. Tawaran pengambilan pelajar baharu peringkat menengah tahun 7 ITQSHHB bagi sesi pengajian 1443-2022 masih dibuka sehingga 11 Ogos 2021. Borang boleh diperoleh di Pejabat Pentadbiran Institut Tahfiz berkenaan atau dimuat turun melalui laman sesawang Kementerian Hal Ehwal Ugama www.khiu.gov.bn. Berita sukan malam ini kita mulakan dengan perkembangan Liga Futsal Brunei 2021. Dua perlawanan masing-masing bagi kumpulan A dan B berlangsung semalam di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Brakas. Dalam perlawanan kumpulan B antara RB Sham FC dengan DDTFT, menyaksikan RB Sham FC menang kepada keputusan 4-0. Dengan keputusan ini, RB Sham FC kekal di kedudukan kedua kumpulan B dengan mengutip 12 mata. Manakala dalam perlawanan kumpulan A pula menyaksikan Shah United membawa pulang 3 mata penuh setelah menewaskan GGFT 5-2. Kemenangan ini sekaligus membawa Shah United naik ke tangga teratas kumpulan A. Beralih ke perkembangan kejohanan bola sepak Universiti Brunei Darussalam UBD 2021 antara institusi pengajian tinggi. IBTE berpeluang untuk mara ke perlawanan separuh akhir setelah berjaya menewaskan Kolej Antarabangsa Micronet dalam aksi kumpulan A semalam. Pada perlawanan yang berlangsung di padang kompleks sukan UBD Tunku itu, IBTE menewaskan Kolej Antarabangsa Micronet 9-0. Dengan keputusan ini, IBTE naik ke kedudukan kedua dengan 7 mata dan berpeluang mara ke pusingan seterusnya tertakluk kepada keputusan perlawanan antara Kolej Perdagangan dan Teknologi Kosmopolitan dengan Politeknik Brunei. Dalam pada itu, saingan Piala Bola Keranjang 2021 juga diteruskan semalam dengan 2 lagi perlawanan bagi bahagian lelaki kumpulan A dan B. Dalam perlawanan pertama menyaksikan pertemuan kumpulan A antara pasukan 4 The Boys dan konsep X-Strike Me. Keputusan perlawanan 4 The Boys menewaskan konsep X-Strike Me dengan keputusan 106 berbalas 80. Manakala dalam perlawanan kedua pula bagi saingan kumpulan B antara Faizi bertemu Easyway Basketball, menyaksikan Easyway menewaskan Faizi dengan keputusan akhir 156 berbalas 35.